A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Masih lagi kita dalam bab ilmu dan zikir, yang mana bab yang kedua ialah bab zikir. Apa maksud zikir? Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi telah membawakan satu penjelasan ataupun definisi apa maksud zikir. Zikir ni, kata Hadrat Syekh, mentaati segala perintah Allah dengan penuh tumpuan kepadanya. Zikir ni maksud dia banyak dalam bahasa Arab ni, sebut, ingat. Jadi apa maksud zikir? Ialah kita mentaati segala perintah Allah dengan penuh tumpuan kepadanya. Yakni menyedari. Apa maksud tumpuan tadi tu? Iaitu menyedari bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa bersama saya dan dia sedang melihat saya. Ini kita rasa sentiasa kita diawasi oleh Allah yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Jadi kalau kita rasa keberadaan Allah Ta'ala, kehadiran, makna kita istihdar, kita ada rasa kehadiran Allah, dan kita rasa Allah duduk perhati kita, barulah hakikat zikir itu datang dalam diri kita. Kalau kita berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu zikir. Tapi ia bukanlah yang menjadi maksud. Tapi zikir yang kita nak, hakikat zikir yang kita nak ialah maknanya kita ini sentiasa dalam kesedaran, tumpuan kita tertumpu pada Allah dalam setiap masa. Sebab dia kata sini ialah untuk kita mentaati segala perintah Allah dengan penuh tumpuan kepadanya. Tu maksud zikir. Dengan kita rasa Allah itu sentiasa bersama kita dan sentiasa Allah Ta'ala itu melihat, memandang kita, mengetahui kita, memerhati kita. Raqib, muraqabah, kan? Jadi dalam keadaan ini, dalam kesedaran ini, dalam terhubungnya kita dengan Allah Ta'ala yang sebegini, maka hakikat zikir kita akan dapat. Dan perintah Allah ni ada dalam semua perkara. Setiap masa, setiap keadaan ada perintah Allah. Pagi ada perintah Allah. Untuk apa kita sembahyang subuh? Kita ada perintah Allah, sentiasa ada, semesti ada perintah Allah. Perintah ni ada dua. Satu perintah berbentuk suruhan dan satu lagi perintah berbentuk larangan. Itu perintah juga, buat. Perintah, jangan buat pun perintah. Jadi kita buat satu perkara dan kita tinggalkan satu perkara itu penuh dengan tumpuan kepada Allah Ta'ala. Apa maksud tumpuan? Iaitu kita menyedari bahawa Allah Ta'ala sentiasa bersama kita dan dia sentiasa melihat ke arah kita, sentiasa memerhatikan kita maksudnya. Jadi kalau kita dapat usahakan hakikat zikir yang begini, insya-Allah maka kita ini termasuk orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian pengarang telah memulakan fadilat zikir ataupun bahagian zikir ini dengan satu topik kecil, iaitu kelebihan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah antara zikir yang paling tinggi. Jadi kita ni kena tahu apa dia kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala letak di dalam Al-Quran. Al-Quran, baca Al-Quran ini sebahagian daripada zikir, dan bahkan ia adalah zikir yang tertinggi. Antara zikir yang tertinggi, bentuk zikir. Sebab apa? Bila kita baca Al-Quran, maka kita akan teringat pada Allah. Zikirlah maksudnya. Bila kita dapat ia mengingatkan kita pada Allah Ta'ala. Jadi di sini dibawakan ayat-ayat yang telah dipilih oleh pengarang untuk menjadi mukaddimah kepada apakah yang Allah Ta'ala sendiri firmankan
tentang kelebihan Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama yang telah dipilih oleh pengarang, diletakkan, dinukilkan di sini, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatan min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat ini dalam surah Yunus ayat 57 hingga 58. Maksud dia, wahai umat manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, serta menjadi hidayat untuk keselamatan dan menjadi rahmat untuk orang yang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurniaan Allah dan rahmatnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itu hendaklah mereka bersukacita, bukan dengan yang selainnya, kerana ia lebih baik daripada apa-apa yang mereka himpunkan daripada segala perkara yang tidak kekal. Jadi dalam ayat ini sesuai dengan tajuk yang dipilih ataupun yang diletakkan, iaitu berkenaan kelebihan Al-Quran. Allah sendiri cerita banyak kelebihan Al-Quran dalam ayat ini. Pertama, Al-Quran itu dia menjadi peringatan, mau'izah daripada Allah Ta'ala. Dia menjadi syifa, penyembuh, penawar bagi hati manusia. Hudan, menjadi hidayah, rahmah, dan menjadi rahmat untuk orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala kata, dengan semua ini, falyafrahu, maka hendaklah kamu bersukacita, bergembira. Maknanya kita ini kena terkesan dengan Al-Quran. Rasa bahagia bila kita dapat baca Al-Quran. Kita dah rasa mulia bila dapat baca Al-Quran. Kerana apa? Di dalamnya begitu banyak sekali kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sendiri senaraikan. Mau'izah, syifa, hidayah dan juga rahmat. Ini ayat pertama yang dipilih oleh pengarang. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham dan kita dapat amal dalam kehidupan kita. Kita baca Quran tiap-tiap hari dengan penuh tumpuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hati kita tertumpu, teringat pada Allah, terhubung pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sampaikan perkara ini pada orang lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan Maha Penyayang. Engkaulah yang telah melimpahkan rahmat-Mu, kurnia-Mu melimpah ruah ya Allah. Nikmat-Mu tidak dapat kami hitung. Wahai Allah, dengan segala kebesaran keagungan-Mu ini kami bermohon, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kekurangan kami dalam pengabdian kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, amal ibadat kami sangat kurang ya Allah. Ya Allah, hati kami selalu lalai dan leka ya Allah. Wahai Allah, Kau pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, dengan ihsan belas kasihan-Mu ya Allah. Dan dengan itu ya Allah, Kau bersihkanlah hati kami. Jadikanlah hati kami hati yang sentiasa mengingati-Mu ya Allah. Yang sentiasa, lidah kami lidah yang sentiasa menyebut-Mu ya Allah. Anggota badan kami anggota badan yang sentiasa mentaati perintah-Mu ya Allah. Dalam keadaan kami mentaati perintah-Mu, yang mentaati perintah-Mu, dalam keadaan kami sentiasa mengingati-Mu ya Allah, sentiasa merasakan bahasa kehadiran-Mu, dan sentiasa meyakini Engkau sedang melihat, memerhatikan kami ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, jadikanlah pagi kami, petang kami, siang kami, malam kami, subuh dan senja kami dalam kesentiasa mengataati-Mu ya Allah, dalam keadaan mengingati-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami dalam kelekaan, dalam kelalaian ya Allah. Tuhan kami mohon padamu ya Allah,
Sungguhnya Engkau-Lah yang memberikan, yang Engkau tidak menghampakan permintaan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami daripada kalangan orang yang ghafilin, yang lalai ya Allah. Jadikanlah kami daripada kalangan zakirin, orang yang sentiasa mengingati-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.